Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa kini, penyakit sendi adalah kebimbangan global kerana skala besar dan kesan signifikan terhadap kesihatan awam. Penyakit sendi walaupun tidak sering berbahaya dan tidak seketara kritikal seperti penyakit jantung atau kanser, mempunyai kadar peratusan yang amat tinggi. Ia adalah punca utama kesakitan, kehilangan mobiliti, kecacatan dan penurunan kualiti hidup pesakit. Di Malaysia, kadar penyakit sendi semakin meningkat dan turut terjadi pada golongan muda-mudi. Ini merupakan cabaran besar kepada sistem kesihatan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai isu berkaitan penyakit sendi dan mencari penyelesaian untuk yang selamat dan berkesan, kami telah menjemput Tuan Ahmad, seorang pakar penjagaan kesihatan komuniti, dan untuk memberi penjelasan yang lebih lanjut bersama kami hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih Tuan Ahmad kerana sudi. Salam sejahtera MC dan salam bahagia kepada penonton yang menyaksikan rancangan ini. Salam sejahtera Tuan Ahmad. Bolehkah Tuan senaraikan beberapa tanda dan gejala penyakit sendi? Menurut statistik terkini, penyakit sendi turut menjejaskan pelbagai golongan, termasuk individu muda yang diyakini memiliki sistem rangka yang sihat. Apabila kerosakan sendi berlaku, pemulihan menjadi sangat mencabar, sering meninggalkan komunikasi yang teruk. Oleh itu, pengesanan awal dan rawatan adalah penting untuk pengurusan dan pencegahan yang berkesan. Walau bagaimanapun, terdapat banyak keadaan berkaitan sendi, masing-masing mempunyai tanda dan gejala tersendiri, seperti pembekakan sakit, hilang, deria dan kebas di kawasan yang berbeza. Dengan memberi perhatian kepada kesihatan tubuh badan kita, kita sepatutnya tidak mengabaikan simptom-simptom berikut yang boleh menunjukkan masalah berkaitan sendi. Sakit sendi. Ini adalah gejala yang biasa. Kebanyakan individu dengan penyakit sendi mengalami peningkatan sakit semasa aktiviti fizikal yang berkurangan semasa rehat. Pembengkakan sendi. Pembengkakan boleh berpunca dari pelbagai sebab. Tetapi punca pembengkakan sendi yang paling biasa adalah keadaan sendi. Punca kedua yang paling biasa adalah kecederaan sendi akibat pelanggaran, kemalangan dan pelbagainya. Kekakuan sendi. Individu dengan penyakit sendi sering mengalami kekakuan sendi yang berterusan, yang biasanya lebih teruk pada waktu pagi atau selepas tempoh lama tidak bergerak. Kekakuan cenderung berkurangan dengan pergerakan dan aktiviti. Sakit menyebar. Gejala sakit kesemutan dan mati rasa boleh menyebar sepanjang tulang belakang dari bahagian belakang ke bawah hingga bahagian punggung dan kaki, dikenali sebagai sciatica, atau dari leher dan bahu ke bawah hingga ke tangan dan tangan. Setiap episod sakit boleh berlangsung dari 1 hingga 2 minggu. Selain itu, tanda dan gejala lain termasuk kemerahan dan panas di sekitar sendi yang terjejas, pembekakan sendi yang tidak normal, sensasi sendi yang mengutuh dan bunyi retakan atau letupan yang kedengaran semasa bergerak, di antara yang lain. Apakah kesilapan yang biasa dilakukan dalam merawat penyakit muskuloskeletal, Tuan Ahmad? Penyakit muskuloskeletal yang paling biasa termasuklah keradangan sendi. Di generasi sendi, masalah tulang belakang, masalah lutut dan masalah cakar terjejas. Penyakit-penyakit ini boleh menjadi semakin bercahaya kerana sakit berlarutan tanpa disedari, menyebabkan pesakit menganggap mereka hanya mengalami kepenatan biasa yang mengakibatkan pengabaian punca asal dan dalam dan asas. Apabila keadaan semakin teruk, rawatan menjadi lebih susah dan mahal. Selain itu, banyak pesakit mungkin mempunyai sikap subjektif, tidak memahami sepenuhnya akibat penyakit mereka.
hanya untuk menyesalkannya tidak mendapat perubatan yang betul. Kemudiannya, memilih produk yang lebih murah dan berkualiti rendah dan tidak memberi hasil. Terdapat banyak produk di pasaran hari ini yang mendakwa untuk bantu rawatan penyakit muskuloskeletal. Adakah Tuan Ahmad mempunyai pandangan terhadap mana-mana produk tertentu? Tuan Ahmad? Saya telah mengkaji banyak produk di pasaran yang direka untuk membantu dalam rawatan penyakit muskuloskeletal, dan saya menganggap susu Gold adalah yang terbaik. Ia adalah produk yang terkemuka dalam bidang kesihatan sendi. Diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan disahkan oleh FDA dan mendapat sijil halal untuk keselamatan semua. Sebab itu utama terhadap produk ini kerana ia mengandungi bahan-bahan yang hebat dan teknologi yang tinggi pengeluaran. Dalam susu kolostrum Gold Gold adalah kolostrum yang diimport dari 100% dari Amerika Syarikat dan sebuah negara yang terkenal dengan susunya yang berkualitas. Selain itu, ia mengandungi tulang rawan Norwegian, sejenis bahan premium dan istimewa yang kaya dengan nutrien, terutamanya chondroitin sulfate, yang sangat baik untuk sendi kerana membantu dalam mengembalikan sel-sel rosak dan meningkatkan kelenturan tisu muskuloskeletal. Samping lain seperti kolagen, glucosamine, MSM, vitamin dan mineral membentuk formula yang sempurna untuk kesihatan sendi. Gradual Gold dihasilkan di kilang standard GMP dan merupakan produk pertama yang berjaya menggunakan teknologi phytosa, sebuah teknologi Amerika yang meningkatkan keberkesanan susu kolostrum dan tulang rawan. Pendekatan yang diarahkan ini mencapai kawasan yang tersusun oleh degenerasi sendi, merangsang pengeluaran sel-sel tulang, menguatkan sistem muskuloskeletal dan mencegah degenerasi sendi dari semasa ke semasa. Dengan sebab-sebab ini, saya mengusulkan dengan yakin mengatakan bahawa Gradual Gold adalah susu kolostrum yang paling komprehensif dan berkesan untuk kesihatan muskuloskeletal pada masa ini. Bagaimana pesakit sendi seharusnya menggunakan Gradual Gold untuk mencapai hasil yang memberangsangkan? Tuan Ahmad? Produk ini sesuai untuk individu yang mengalami masalah sendi seperti peradangan sendi, kekakuan degenerasi tulang, tulang belakang, penyelukan cakral, osteoporosis, atau mereka yang terlibat dalam aktiviti fizikal yang mencabar, atlet, individu yang pulih daripada penyakit, gamas, atau mempunyai masalah sendi dan tulang yang memerlukan suplemen kalsium. Gradual Gold adalah produk susu serbuk yang lazat. Boleh menggunakannya setiap hari, sebaiknya 2 hingga 3 kali sehari. Digunakan oleh individu yang ingin mengekalkan kesihatan mereka yang mempunyai masalah kesihatan dan selamat untuk mereka yang mempunyai masalah jantung, tekanan darah tinggi, masalah usus dan bahkan bagi mereka yang lemah atau sedang pulih daripada penyakit. Gradual tidak hanya membantu melindungi dan meningkatkan kesihatan sendi, tetapi juga menyediakan vitamin dan mineral penting meningkatkan kesihatan keseluruhan. Dalam tempoh awal penggunaan, tiada akan mendapati penurunan berangsur-angsur dalam sakit sendi.
rasa kesempatan di anggota badan dan ketidakselesaan lain, walau bagaimanapun adalah penting untuk terus mengambilnya secara berkala supaya ia dapat menjaga kesihatan dari dalam. Apabila dengan senaman yang ringan dan sesuai, ia dapat membawa perubahan yang ketara kepada kesihatan. Ramai pesakit telah menggunakan Gransure dan memberikan maklum balas yang sangat positif tentang keberkesanan yang dibawa. Ini memang merupakan pencapaian terbaik. Ya, terima kasih Tuan Ahmad kerana berkongsi. Kami berharap penonton kami hari ini telah mendapat banyak ilmu yang berharga dan akan menemui produk Ensure Gold yang berkualiti ini. Dan selamat dan semoga berkesan untuk memperbaiki keadaan muskuloskeletal mereka. Selamat tinggal dan jumpa lagi.